majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi kerana dengan izinnya, Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu semula dalam aplikasi Webex ni lah untuk sama-sama kita meneruskan balik bacaan kitab Safinatul Najah. Pertama sekali minta maaf lah sebab untuk beberapa hari ke belakang ni lama juga dalam mungkin 4 atau 5 hari kot ke belakang ni tak mampu nak buat kelas. Sebab minggu lepas daripada Jumaat sampai Ahad tu ada hal dekat luar negeri, ada benda lah tak boleh buat kelas malam-malam. Lepas tu semalam dan kemarin pun ada hal juga. Baru hari ini baru jadual kosong. Baru boleh buat lah. Jadi minta maaf banyak lah. Jadi insyaAllah kita sambung lah kot. Pembacaan kitab Safinatul Najah. InsyaAllah malam ni kita akan masuk pada Faslun fi syurutil qudwah. Pasal pada menerangkan syarat-syarat qudwah. Okay, jadi sebelum ni kita dah cerita tentang Tasila saudara Izham sebelum ni dengan Tika Alam dah cerita tentang solat-solat yang wajib untuk melihat lihat jemaah, solat-solat yang wajib untuk lihat jemaah kan. Okay, jadi hari ini kita akan masuk pula syarat-syarat seorang itu nak mengikuti imam. Syarat-syarat seorang itu nak mengikuti imam. Dalam arti kata lain, syarat-syarat seorang itu nak menjadi makmum. Okay, kita baca insyaAllah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وجعلنا من المخلصين بقراءته آمين. فصل في شروط القدوة. Pasal pada menerangkan syarat-syarat qudwah. Qudwah ni maksudnya mengikuti, pengikutan. Ataupun di sini kita kata mengikuti imam. Mengikuti imam ni dalam arti kata lain menjadi makmum lah. Syarat-syarat untuk kita ini menjadi makmum. Kita ni bila nak ikut imam, apa syarat-syaratnya? Bila nak jadi makmum, apa syaratnya? Okay, tapi sebelum tu, sepanjang kelas ni kalau ada kata suara tiba-tiba tak jelas, ataupun tersekat-sekat ke apa, terus bagi tahu kat chat terus tulis tak jelas ataupun tersekat-sekat. Nanti Allah ulang balik. Kalau ada soalan pun boleh terus tanya. Kita akan jawab kalau ada ruang pada akhir sesi nanti, kita akan jawab insya-Allah. Okay, faslu fi syurutil qudwah. Pasal pada menerangkan syarat-syarat mengikuti imam. Okey, jadi hari ini kita akan terangkan tentang syarat-syarat yang perlu ada bila kita nak menjadi makmum ataupun kita mengikuti imam. Jadi syarat mengikuti imam ni kan, ataupun nak kata sahnya jemaah kita ni, sahnya kita solat berjemaah ni, dia tidak sama dengan dapatnya kita pahala jemaah. Macam ni, bila kita sah jemaah kita ataupun sah kita mengikuti imam ni, dia tak semestinya kita akan dapat pahala jemaah. Benda ni ini adalah saja nak bagi tahu, nak bagi tahu lah. Ada setengah keadaan yang bila solat tu, bila kita solat secara jemaah, bila kita menjadi makmum, bila kita jadi makmum tu, ah, jemaah kita ataupun solat kita secara berjemaah itu sah. Akan tetapi pahala dia tak dapat. Ada keadaan yang macam tu. Jadi, hari ini kita nak cerita syurutul qudwah, syarat-syarat sah jemaah. Kita nak cerita pasal sah je. Maksudnya bila kita melakukan benda tu, solat kita sah. Solat jemaah kita tu sah. So, bila cerita dapat pahala ataupun tidak, itu cerita je lain. Maksudnya, kalau ada masa nanti kalau kita ada mungkin akan lalu tentang benda-benda yang kalau kita buat, jemaah kita sah. Jemaah kita sah tapi tak dapat pahala. So, hari ini kita nak cerita tentang siapa sah jemaah tu. Sah je jemaah tu. Ini saja nak bagi tahu. Jadi, syarat syarat untuk kita mengikuti imam, syurutul qudwati ahada asyara.
Bermula syarat-syarat mengikuti imam itu ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Alla hendaklah tidak ya'lama mengetahui butlana kebatalan solati imamihi solat imamnya bihadatsin dengan sebab hadas aw ghairihi ataupun selainnya. Jadi pertama hendaklah kita tidak mengetahui. Ni ceritanya sekarang ni kita nak menjadi makmum tau. Ni ceritanya sekarang ni kita nak jadi makmum. Sebab tu mengikuti. Sebab kita nak ikut imam. Kita nak ikut imam. Jadi ceritanya sekarang ni kita nak jadi makmum ni. Apa syarat apa benda kita perlu pastikan untuk bila kita nak berjemaah ni. Jadi pertama ialah hendaklah kita tidak mengetahui batalnya solat imam itu kerana hadas ataupun sebab lain. Jadi dalam arti kata lain, hendaklah orang yang nak kita jadi imam tu kita ah, hendaklah kita berimamkan orang yang kita tahu tak batal lah. Maksudnya jangan kita berimamkan orang yang kita tahu solatnya batal. Contohnya kita tahu dia dah buang angin tadi. Kita tahu dia buang angin, lepas tu kita nampak dia solat. So kita tahu yang imam tu tengah yang di tengah solat tu kita tahu yang dia solat tu dalam keadaan tak sah. Mungkin dia solat tu mungkin dia tu dilupakan dia dah buang angin. So dia solat je. Tapi kita ni kita tahu yang dia tu solat dalam keadaan tak boleh. Maka kita pun ikut. Maka tak boleh lah. Ataupun mungkin ketika kita solat tu ah, ataupun apa-apalah dengan sebab-sebab lain yang kita tahu solatnya imam kita tu tak sah. Solatnya imam kita tu batal. Kita tahu. Jadi tapi orang tu solat juga. Mungkin sebab dia tak perasan ataupun dia tak tahu, dia terlupa ke apa. Tapi kita ikut juga. Maka tak boleh lah. Sebab kita tahu. Sebab kita tahu solat imam itu batal. Maka tak boleh kita mengikuti dia. Maka itu syarat yang pertama. Kemudian, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Dan hendaklah kita tidak beriktikad ataupun kita tidak yakin. Ya'taqidah ni mengetahui pun boleh juga. Wujuba qada'iha alaih. Wajibnya qada solat itu ke atas imam. Maksudnya ialah, maksud ayat ini ialah kita tidak berimamkan imam yang kita tahu solatnya imam itu perlu diulang. Kalau kita translate ke dalam bahasa Arab sesuatu, dia jadi pelik sikit. Ni translation bahasa Melayu dia. Kita tidak berimamkan imam yang kita tahu solatnya imam tu perlu diulang. Nak ulang lagi sekali ya. Tidak berimamkan imam yang kita tahu solatnya perlu diulang. Contoh seperti solatnya orang yang bertayamum. Kan sebelum ni kita ada cerita, kita pernah bincang tentang ada sebahagian orang yang bertayamum ini solatnya perlu diulang bila dia bertayamum, kerana dia bertayamum tu. Contohnya bagi orang yang dia tiada air, orang yang tiada air di tempat yang kebiasaannya ada air. Contohlah kes tayamum solat apa kes apa bertayamum yang solatnya perlu diulang ni ada banyak. Antaranya ialah seorang itu dia tiada air di tempat yang kebiasaannya ada air. Maka solat itu perlu diulang kan. Okay, jadi kita ni tidak berimamkan dengan imam yang tak ada air tu. Macam tu. Kita ni tidak berimamkan dengan imam yang kita tahu solatnya perlu diulang. Itu maksudnya. Jadi kita tahu imam yang kita nak solat tu solatnya perlu diulang sebab dia bertayamum. Sebab dia bertayamum
Dan sebab dia bertayamum tu sebabnya air dia tiada di tempat yang biasa ada air. Jadi bila kes macam tu, solat dia perlu diulang. Jadi kita tak boleh berimam macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh berimam dengan orang tu. Sebab apa? Sebab orang tersebut, so kita tahu solat dia perlu diulang. Macam tu. Kerana orang tersebut kita tahu solat dia perlu diulang. Macam tu. Dan apa lagi contoh-contoh lain yang solat dia tu perlu diulang. Solat tu dia buat, tapi dia perlu ulang balik solat dia. Apa lagi? Contoh dia ialah ni kaedah semua solat semua solat semua solat yang tidak terpenuhi syarat dia, syarat tidak terpenuhi syaratnya kerana uzur, semua solat yang tidak terpenuhi syaratnya kerana uzur perlu diulang kecuali pada masalah menutup aurat. Semua semua solat yang tidak terpenuhi syaratnya kerana uzur perlu diulang semula kecuali pada masalah menutup aurat. Jadi untuk apa-apa pun, untuk apa? Untuk kes ini, apa-apa solat yang syarat dia tu kita tak boleh nak penuhi. Kita tak boleh kerana uzur kita tak boleh nak penuhi syarat yang ada tu. Maka bila kita tak mampu nak penuhi tu, kita kena solat juga. Dan solat kita solat tu sah, tapi kita kena ulang balik. Kan sebelum ni kita dah belajar syarat sah solat kan. Syarat sah solat antaranya ada banyaklah, istiqbalul kiblah, lepas tu baju dan badan perlu bersih daripada najis dan sebagainya tu kan. Jadi semua itu, semua itu, semua syarat-syarat tu kecuali menutup aurat, kecuali menutup aurat. Kalau kita tak mampu penuhi kerana uzur, maka kita boleh solat. Sah solat kita ketika itu, kita sah solat, tapi kita kena ulang balik. Tapi kita kena ulang balik solat itu, solat kita ketika itu. Contohnya macam ah, pakaian kita kotor. Pakaian kita kotor. Lepas tu kita tak boleh nak tukar dah sebab dah tak ada baju lain. Katakan kita dah tak ada baju lain, maka pakaian kita kotor. Ada najis lah, tak boleh nak tukar katakan. Dah ada uzur-uzur lah yang menyebabkan kita kena pakai baju tu juga kan. Baju yang kotor tu. Jadi, bila kita nak solat time tu, walaupun baju kita tu ada najis, tapi kerana ada uzur, maka sah solat kita ketika itu. Tapi, kita kena ulang balik solat tu. Tapi kita kena ulang balik solat tu. Dan samalah juga dengan syarat-syarat lain yang ada. Kalau kerana uzur kita tak mampu penuhi syarat tu, maka tak apa kita solat. Maka solat kita ketika itu sah, tapi kita kena ulang balik. Kecuali untuk masalah menutup aurat. Okey, jadi solat yang macam tadi tu kan perlu diulang, betul tak? Kan solat dia tu kan perlu diulang. Jadi kita sebagai makmum tak boleh berimamkan dengan orang yang macam tadi tu. Kalau kita ni sebagai makmum, kita tak boleh nak berimamkan dengan orang yang macam tadi tu. Orang yang macam tadi tu contohnya macam tadilah. Ah kerana uzur, kerana uzur baju dia tu, kerana uzur baju dia tu kotor, bernajis. Ah jadi solat dia ketika itu sah kan? Tapi dia perlu ulang balik. Jadi kita boleh ke nak beriman dengan dia? Maka tak boleh. Kerana apa? Kerana solat orang itu perlu diulang. Kita tak boleh menjadi makmum kepada orang yang solat dia kita tahu perlu diqada, perlu diulang semula. Itu apa yang dimaksudkan tadi. Kita tidak berimamkan dengan imam yang kita tahu solatnya perlu diulang. Okay, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yakula ma'muman. Wa alla yakula ma'muman. Dan hendaklah
Imam itu bukan makmum. Hendaklah imam itu bukan makmum. Apa maksudnya? Maksudnya kita bukan berimamkan orang yang tengah menjadi makmum ketika dia solat tu. Maksudnya sebagai contohnya macam ah, si A ni dia tengah solat berimamkan dengan B, katakanlah kan. So yang A ni makmum lah katakan. Yang A ni makmum. Lepas tu kita datang, kita solat berimamkan A tu. Sedangkan A tu dia sedang menjadi makmum. Maka tak boleh lah. Maka tak boleh. Tapi kalau si makmum tadi tu dia masbuk, dia bangun tambah rakaat, kita nak jadikan makmum yang tengah masbuk tengah tambah rakaat makmum yang tadinya makmum tu masbuk dia tengah tambah rakaat tu kita jadikan dia sebagai imam. Maka itu tak apalah. Ah, Kalau macam tu tak apa. Yang tak bolehnya dia tengah jadi makmum orang lain. Dia tengah jadi makmum orang lain, lepas tu kita datang jadi kita buat dia jadi imam. Kita lah yang tak boleh. Kita yang tak boleh. Orang yang jadi makmum tu tak ada masalah. Sebab dia solat dia lah. Kita lah yang tak boleh nak jadikan dia makmum tu. Salah kita lah. Nah, jadi itu syarat yang ketiga. Hendaklah orang yang kita nak jadikan dia imam tu, orang yang kita nak ikut tu dia bukan makmum. Kemudian yang seterusnya, wala wala ummiyan wala ummiyan, dan hendaklah tidak imam itu ummi. Ummi di sini maksudnya apa? Bukan ummi ibu. Ummi ni ummi ni kalau dari istilah apa? Kalau dari segi apa kata bahasa je, bahasanya ummi ini membawa maksud orang yang tak pandai baca, buta huruf. Ah, dari segi bahasa. Ummi ini orang yang buta huruf, tak pandai membaca. Tetapi bila kita jumpa ummi dalam istilah, bila kita jumpa dalam bab solat ni, bila kita jumpa ummi dalam bab solat, bila kita jumpa ummi dalam bab solat maksudnya apa? Maksudnya ialah orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Bila kita jumpa ummi dalam bab solat ni, bukan maksudnya dia buta huruf tau. Bila kita jumpa ummi dalam bab solat ini, maksudnya orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihah ni. Itu maksud ummi dalam, bila kita cerita pasal solat ni, kalau sebut ummi, maksudnya orang yang tidak benar baca Al-Fatihahnya. Lawannya qari. Qari ini bila kita cerita dalam bab solat ni, qari ini orang yang benar bacaan Al-Fatihahnya. Jadi ummi ini orang yang tidak benar baca Al-Fatihah, tidak benar yang macam mana tu? Tidak benar yang al-mukhillu bil makna. Yang dia punya tak benar tu sehingga menyebabkan tertukar makna. Dia punya tak betul bacaan dia tu sehingga ke tahap melukar makna Al-Fatihah itu. Boleh melukar makna Al-Fatihah itu. Jadi yang Al-Mukhim bil makna ni yang macam mana? Seperti tertukar huruf. Seperti tertukar huruf. Yang apa lagi Mukhim bil makna? Seperti tertinggal syaddah. Tempat yang patutnya dia syaddah, dia tinggalkan. Dia tak syaddah kan. Dia tak apa? Dia tak sabdu. Itu Al-Mukhim bil makna. Maka orang-orang yang umi ini ketika dalam bab solat tu orang orang umi ni ialah orang yang tidak benar baca Al-Fatihah je, yang mana tidak benar dia itu tak benar itu orang yang tidak benar itu uh, al-mukhillu bil makna, sehingga tidak benar jadi itu penukar makna. Ya, lahlul jali, betul, lahlul jali. Kalau dalam tajwid kita panggil dia lahlul jali, kesalahan yang besar. Jadi antara orang-orang yang umi ini antara orang-orang yang umi ini ialah orang yang
kita tukar huruf. Dalam arti kata lain, istilah kita bagi pelat lah. Seperti ra, huruf ra tertukar dengan ghin, ataupun huruf ra tukar dengan lam, ha tertukar dengan kaf. Jadi orang-orang yang orang-orang yang apa, orang-orang yang macam ni, orang yang pelat ni, solat je sah ke? Sah je. Sebab ah, apa? Sebab dia solat je sah kerana bukan je dia saja-saja, bukan je dia saja-saja. Dia memang dia tak boleh nak sebut, memang dia tak boleh nak sebut. Maka solat je tu sah, tapi kita ni, kita yang makmum ni, kita tidak boleh berimamkan dia. Ah, kita tak boleh berimamkan dia. Melainkan, melainkan jika kita ini juga ummi. Melainkan jika kita ni ummi. Senang cerita, qari tidak boleh berimamkan ummi. Qari tidak boleh berimamkan ummi. Ummi berimamkan ummi tak apa. Qari berimamkan qari tak apa. Yang tak boleh, qari berimamkan ummi. Itu yang tak boleh. Ummi berimamkan ummi, boleh, tak ada masalah. Ah. Walaupun katakan Umi beribadah Umi ni, walaupun dia katakan pelat kan, tapi pelat dia lain pelat. Contoh yang imam dia pelat, katakan ra, dia pelat ra tukar dengan lam. Lepas tu makmum dia pelat agak, tapi pelat ra tukar dengan ghail, katakan. Boleh ke macam tu? Pelat lain jenis nak sama-sama imam? Tak apa, boleh, tak ada masalah. Termasuk juga lagu-lagu Umi ni ialah mereka yang baru nak belajar membaca, apa, bukan baru nak belajar baca, baru nak belajar baca Al-Quran. Jadi dia tak apa, dia tengah belajar nak sebut lagi. Dia tak dapat nak sebut betul-betul lagi. Mungkin in the future, kalau macam pelat, mungkin sampai bila-bila dia tak boleh nak sebut kan. Wallah alam, tak tahulah kan. Tapi mungkin sampai bila-bila pun dia tak boleh nak sebut tu. Tapi kalau orang yang baru nak belajar ni, belum boleh dia nak sebut tu susah. Macam kita tengok orang Cina baru belajar kan. Kita tengok orang Cina baru belajar nak sebut nak sebut apa. Benda-benda lain tu kan macam susah sikit kan. Jadi itu pun termasuk jugalah dalam lagu-lagu Umi ni. Termasuk juga dalam lagu-lagu Umi. Dia baru nak mula belajar. Tak boleh nak sebut betul-betul lagi. Okey. Itu yang keempat kot. Ha, tidak boleh berimamkan dengan Umi. Yang Qari tidak boleh berimamkan dengan Umi. Kemudian seterusnya, wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi, wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi, dan hendaklah tidak mendahului, wa alla yataqaddama, dan hendaklah makmum itu tidak mendahului ke atasnya imam fil mawqifi, pada tempat berdiri. Ringkas cerita, tempat berdiri makmum tidak melebihi tempat berdiri imam. Tempat berdiri makmum tidak melebihi tempat berdiri imam. Kalau kita solat berdiri, maka diukur pada tumit kita. Pada tumit kita ketika kita tengah berdiri tu. Jadi tumit makmum tu tidak boleh lebih depan daripada tumit imam. Tumit makmum tu tak boleh lebih depan daripada tumit imam. Macam tu. Tapi katakan jadi ceritanya tumit lah. Kalau jari tu panjang sangat, macam mana kan? Contoh macam jari kaki makmum tu panjang melebihi jari kaki imam. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah selagi mana tumit dia tu tidak melebihi tumit imam. Yang kita ukur sekali tumit. Sebab tu bila kita rapatkan soft, bila kita luruskan soft tu, kita tengok apa? Kita tengok tumit. Kita tak tengok jari. Kita tak tengok ujung jari kaki tu, kita tengok tumit. Sama lah juga. Untuk ni kita ukur daripada tumit. Selagi mana tumit
makmum itu tidak melebihi tumit imam, maka tak apalah. Kalau lebih, maka tak boleh. Kemudian kalau kita solat duduk, macam mana? Kalau solat duduk, dikira pada pinggul belakang. Dikira pada pinggul belakang tu. Maka pinggul belakang makmum tu tidak boleh melebihi pinggul belakang imam. Ha. Habis tu kalau contoh katakanlah peha dia tu atau peha dia tu panjang, peha dia tu panjang. So bila dia duduk tu, dia punya lutut dia punya apa? Lutut makmum tu, katakan melebihi lutut imam. Boleh ke? Tak ada masalah selagi mana pinggul belakang makmum tu tidak boleh pinggul belakang imam. Okay, jadi itu wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi, dan tidak melebihi ke atas imam pada tempat berdiri. Wallahu a'lamu bissawab. Okay, jadi setakat itu saja kot kita punya pembacaan pada hari ini. Anda buka ruang Q&A. Pokok ada yang nak bertanya.